Fokus negeri di bawah payung, cadangan pewujudan Tambung Amanah Pembangunan bagi menyaras peruntukan untuk Sabah dalam Belanjawan 2023. Butirannya bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Baik sahih, pewujudan Tabung Amanah Pembangunan dicadangkan untuk memastikan peruntukan 6.5 bilion ringgit untuk Sabah dalam Belanjawan 2023 dapat dimanfaat sepenuhnya. Menteri Keuangan Datuk Seri Panglima Masudi Manjun berkata, tabung dikendalikan bersama kerajaan negeri dan persekutuan itu dapat memudahkan pemfokusan agihan seterusnya pelaksanaan agenda pembangunan. Penubuhan tabung amanah pembangunan ini pasti membawa manfaat besar khususnya dalam mempercepat pembangunan demi keselesaan semua lapisan rakyat. Peruntukan yang diberi ini dimasukkan dalam tabung amanah agar dia tidak ada noktah kepada usaha untuk terus menyiapkan peruntukan tersebut. Kalau itu dilaksanakan, ini bagi saya adalah cara yang lebih sesuai untuk memastikan Sabah tidak rugi daripada peruntukan pembangunan. Untuk tujuan itu juga kita harapkanlah semua agensi kerajaan yang terlibat akan lebih efisien, meningkatkan kemampuan kita untuk memperkemaskan jentera kerja. Datuk Masudi mengulas mengenai Belanjawan 2023 kepada media selepas merasmikan program Hari Warga Emas Persatuan Hakah Daerah Ranau di Ranau. Sementara itu, program yang diadakan merupakan usaha persatuan berkenaan menghargai peranan serta khidmat warga emas kepada keluarga, masyarakat serta negara. Seorang ni persatuan hakah, tiap-tiap tahun pun mesti ada rancang menghargai ini warga emas. Sebab kami akan dulu government servant, macam anda di hospital ke, di jabatan-jabatan yang lain. Orang telah berkhidmat kan untuk rakyat. So persatuan harus menghargailah ini beliau-beliau warga emas. Turut diadakan penyerahan sumbangan RM10,000 daripada Datuk Masudi yang juga adun karanaan untuk melengkapi keperluan persatuan ini sekaligus menggalakkan amalan penghargaan kepada warga emas. Pemimpin di negeri ini berharap peruntukan melalui Belanjawan 2023 dapat dioptimum penggunaannya demi kemakmuran rakyat. Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sakmut menyifatkan peruntukan besar kepada Sabah dapat melancarkan usaha menyempurnakan keperluan kritikal termasuk pembangunan infrastruktur seperti air dan jalan raya. Pembangunan yang dirancang perlu dilaksana segera agar rakyat dapat menikmati kemakmuran dan kesejahteraan. Peruntukan ini wisely dan percepatkanlah. Percepatkan supaya kita dapat guna bajet itu. Kalau tidak dia akan bawa lagi ke hadapan. Jadi satu yang saya maulah dengan 6.5 bilion ini dia akan menyelesaikan isu banjir, isu air dan isu kesesakan trafik di kawasan Sepanggar ini. Mustafa yang juga ahli Parlimen Sepanggar berkata demikian kepada RTM selepas penyerahan bakul makanan kepada penduduk terjejas banjir di Sepanggar baru-baru ini di Kampung Rampayan Menggatal. Dalam perkembangan berkaitan, beliau berharap Kementerian Kerja Raya KKR Sabah yang diberi kuasa menjustifikasi pelaksanaan projek di bawah RM50 juta agar memanfaat kelebihan tersebut dengan mempercepat pembangunan yang memerlukan perhatian segera. Bersempena Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat negeri, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah Jahins mengadakan Minggu Semarak Al-Quran bermula hari ini sehingga 2 Mac di Wisma Muiz Kota Kinabalu. Pelbagai aktiviti diadakan, antaranya klinik Al-Quran, konvensyen Al-Quran, kempen derma-darah serta pameran dan jualan industri kecil dan sederhana IKS. Pengarah Jahins Datuk Saiful Zaman Sangul yang juga pengerusi penyelaras induk yang ditemui pemberita di Wisma Muiz berharap umat Islam sekitar Kota Kinabalu mahupun dari luar daerah dapat datang beramai-ramai memeriahkan Minggu Semarak Al-Quran sekaligus menyaksikan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat akhir pada 1 dan 2 Mac.
Sementara itu, para ibu bapa yang ditemui menyambut baik program yang dijalankan sepanjang Minggu Semara Al-Quran. Apatah lagi dapat mengisi masa lapang anak-anak pada musim cuti sekolah dengan aktiviti bermanfaat. Bagus juga, contohnya macam sekarang dorang ada program mewarna, ada beberapa pertandingan. Jadi lagi bagus untuk persediaan dorang untuk masuk, sebab kebanyakan dorang ni akan masuk start darjah 1 lah. Baguslah untuk budak-budak sekolah Cain kan. Lagipun cuti sekolah ngam juga ada juga aktiviti dorang lah untuk buat program ini mewarna. Jadi kebaikan juga lah untuk budak-budak. Sangat baguslah untuk anak-anak. Jadi ada mengisi masa dorang lah. Sempena cuti sekolah kan jadi kasih join budak-budak. Ndak banyak bermain. Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri dijangka disempurnakan yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun maut apabila jatuh dari tingkat 14 sebuah hotel di Bandaraya Kota Kinabalu pagi tadi. Siasatan awal mendapati mangsa jatuh dari tingkap ke kawasan beranda di tingkat 5 hotel itu. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Misran Bisara ketika dihubungi memberitahu panggilan mengenai kejadian diterima pada 6.44 pagi sebelum 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Kinabalu bersama jentera ke tempat kejadian. Pasukan bomba kemudian menjalankan operasi membawa turun mangsa ke bawah. Mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pihak Kementerian Kesihatan. Mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya dan operasi ditamatkan pada 7.53 pagi. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Kembali bersama Sahih. Terima kasih Rita.